Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Rurendan, ahli-ahli yang berhormat, para pegawai kerajaan, para pemerhati, rakan media, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan untuk saya menyertai perbahasan dalam sesi bahasan pada hari ini. Saya akan bercakap beberapa perkara, terutama macam rakan-rakan saya yang lain lah. Pertamanya, saya nak melahirkan peragaan kepada frontliner kita lah yang telah betul lumus memastikan ancaman penularan virus COVID-19 yang amat di luar jangkaan kita yang telah melanda dunia baru ni. Dan kalau ikut kepada WHO, sehingga 8 Ogos 2020, lebih kurang 19 juta orang di seluruh dunia telah dijangkiti virus dengan 716,000 kematian dicatatkan. Dan Alhamdulillah di negara kita dan juga terutama di Negeri Terengganu terkawal dengan begitu baik. Jadi saya seperti juga rakan-rakan yang lain nak mengucapkan tahniah dan terima kasih terutama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah yang telah berani melaksanakan PKP, PKPD, PKPP. Walaupun dalam ketika ini banyak negara sedang mencari apakah formula yang terbaik. Dan sudah tentu tahniah dan terima kasihlah kepada frontliner kita yang telah bertaruh nyawa, berkorban masa dan juga tenaga. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, dan kita sedia maklum bahawa ini adalah normal baru pada kita semua. Jadi di sini Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya nak mencadangkanlah supaya Kerajaan Negeri Terengganu juga perlu menyambut dengan proaktif kempen pembudayaan norma baru seperti mana yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lepas. Kita perlu libatkan semua ahli-ahli yang berhormat kerana hal ini yang bersangkutan dengan keselamatan rakyat, dan tahniah diucapkan kepada Kerajaan Negeri yang telah menganjurkan program pembentangan kajian impak COVID-19 ke atas sosioekonomi di Terengganu dan juga kajian-kajian yang telah dibuatlah yang telah berlangsung pada hari Ahad baru ni lah. Dan di samping itu saya juga nak mengingatkan diri saya dan juga semua rakyat Terengganu lah, khasnya supaya sentiasa ambil tindakan untuk cegah amal patuh dan pantau ataupun CAPP. Saya juga nak cadangkan Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, dalam situasi normal yang baru ni, saya tengok banyak billboard yang tertera gambar Yang Berhormat bersama isteri dan sebagainya. Saya rasa alangkah baiknya kalaulah billboard tersebut yang ada di seluruh negara ni kita isi dengan kata-kata lah, anda hebat, tahniah, terutama perhargaan kepada wira yang terlibat sebagai frontliner dalam situasi yang begini. Perkara yang kedua yang ingin saya sentuh di sini ialah berkait dengan perkembangan ekonomi. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada Kerajaan Negeri, terutama Yang Amat Berhormat Menteri Besar, berdasarkan laporan sosioekonomi 2019 yang terbaru, Jabatan Perakaman Malaysia Negeri Terengganu adalah antara 7 negeri yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya, iaitu 3.3% pada 2019 berbanding 2.5% pada tahun 2018. Kadar pengangguran juga menurun, tapi mungkin disebabkan ramai rakyat Terengganu kerana COVID baru ni, ramai yang terlibat menjadi usahawan secara online. Jadi tahniahlah kepada Exco yang berkaitan. Jadi dalam hal yang berkaitan, saya juga menyambut baik pengumuman Kerajaan Negeri mengenai cadangan pembinaan sebuah eco-cycle industri park dengan izin seluas 500 ekar di antara Perming dengan Tawin Holding Berhad dengan anggaran nilai 2.4 bilion di Kemaman. Saya berharap sesama ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Terengganu khasnya. Walau bagaimanapun, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin nyatakan sekali lagi dan saya ulangi saranan saya dalam sesi dewan yang dahulu bahawa kita masih belum nampak sebarang pelan ekonomi yang bersifat lestari atau dengan izin sustainable. Saya belum lihat sebarang inisiatif ekonomi baru yang terancang ataupun yang berkait dengan pewujudan peluang pekerjaan. Kerajaan yang terdahulu pernah wujudkan MENTI ataupun Majlis Ekonomi Negeri Terengganu
dan melaksanakan makmal transformasi ekonomi negeri Terengganu. Ramai stakeholders dengan izin yang terlibat yang sama-sama merangka dan merancang plan ekonomi untuk negeri Terengganu. Betul mungkin pelaksanaan pelan itu tak berjaya sepenuhnya. Tetapi soalannya, sekiranya pelan itu melalui menti tidak lagi diguna pakai oleh kerajaan negeri sekarang, apakah plan ekonomi yang baru untuk rakyat? Hal ini sangat penting kepada saya, Datuk Yang di-Pertua, kerana isu terbesar di kalangan rakyat, khasnya di kalangan generasi milenium ini, sama ada kerajaan negeri ada sebarang perancangan ekonomi untuk mewujudkan peluang pekerjaan atau tidak. Setidak-tidaknya kerajaan negeri ada ikhtiar terancang dalam membina ekosistem yang boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat daripada kajian yang dibuat oleh UMT baru ni, kesan impak COVID-19, bahawa dalam aspek bantuan, negeri Terengganu yang mendapat faedah pakej rangsangan Terengganu 38.8% setuju, 61.2% tidak bersetuju berbanding apa yang diberi oleh kerajaan pusat 71.9% setuju, 28.1% tidak setuju. Jadi saya haraplah kerajaan negeri perlu ambil langkah tertentu supaya memperbaiki semulalah bentuk bantuan yang diberi, terutama bantuan ekonomi, untuk memberikan satu rangsangan ekonomi yang baik untuk memacukan negeri kita walaupun dalam keadaan yang kita sedia maklum dengan berlakunya COVID baru-baru ini. Dan satu lagi saya nak sambung balik dengan isu ECRL. Jadi saya haraplah Exco yang berkaitan berjuang habis-habisan lah. Tadi Datuk Seri Kijal menawarkan diri untuk bersama. Saya pun tak ada masalah boleh bersama. Kerana kita sedih lah sebab Pahang di Bandar Kuantan saja ada 4. Ada 4 stesen yang telah dipersetujui. Di Kuantan saja ada 4. Kuala Terengganu tak ada sesa. Di Kuantan, Cerating, Kuantan Port 1, Kuantan Port 2 dan juga Kota SAS. Jadi kalau Kuantan dapat 4, hasil perjuangan kerajaan negeri. Jadi peliklah kalau Terengganu tak boleh nak perjuangkan sekurang-kurangnya mendapat 1 stesen untuk ibu negeri Terengganu, iaitu Kuala Terengganu. Jadi saya haraplah kerajaan negeri dan Exco yang berkaitan perlu memastikan bahawa kita perlu berjuanglah. Kerana yang penting hari ini, apa yang kita buat ini adalah untuk masa depan rakyat dan juga anak-anak Terengganu. Dan akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, sama jugalah saya nak sambung sedikitlah dengan Wakil Telemong tadi. Saya tahu dia banyak nak sebut tadi tentang isu muafakat nasional yang disebut oleh rakan-rakan sebelum ini. Jadi saya pun rasa terpanggil jugalah untuk menyebut perkara ini, yang kita harap apa yang kita kemukakan ini akan memberikan satu kebaikan untuk kita bersama dan juga untuk rakyat. Kerana kita melihat apa yang berlaku baru ni, COVID-19 dan juga Malaysia pasca PRU 14 sama je. Iaitu kedua-duanya membina norma baru dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kesan daripada apa yang berlaku dalam PRU 14, kita tengok sudah berubah. Dinamika politik kita berubah. Daripada kestabilan dan pemusatan berasaskan satu parti tunjang, telah berubah kepada pemecahan kepada pelbagai parti. Akibatnya, semua parti kini mempunyai kuasa tawar-menawar ataupun bargaining power dengan izin yang sama. Sama ada baik atau buruk, wallahu alam, Datuk Yang di-Pertua. Tetapi apabila semua parti mempunyai dengan izin bargaining power yang sama dan seimbang, maka sudah tentulah kita boleh lihat kawan pada hari ini mungkin jadi lawan pada hari esok. Dan begitulah sebaliknya. Naratif muafakat nasional ini asasnya premis yang sama, iaitu wadah kerjasama antara dasar ukhuwah Islam dalam menentang musuh politik yang sama. Saya ulang,
Muafakat nasional ini adalah wadah kerjasama atas dasar ukhuwah Islam dalam menentang musuh politik yang sama. Lama dah Datuk Yang Bertuah, berpuluh tahun dah di antara PAS dan UMNO ni menjadi seteru, tetapi kita disatukan dalam kerangka muafakat nasional. Di sinilah negeri Terengganu ni lah, bukan negeri lain Datuk Yang Bertuah. Di sinilah battlefront dengan izin ataupun zon hadapan perang antara UMNO dan politik dan UMNO dan PAS berlaku. Mungkin generasi baru hari ni, generasi millennium ni tak tahu. Berpuluh tahun dah orang Melayu Terengganu ni berpecah, bergaduh, bermusuh, solat dua imam, ada yang bercerai berai atas faktor perbezaan politik. Justru tidak heranlah apabila kepimpinan PAS dan UMNO duduk dan berdiri di atas pentas yang sama di bawah muafakat nasional, saya tengok ramai yang menangis bersyukur dengan apa yang berlaku. Di sinilah Datuk Yang Di-Pertua, kalau kita ingin terjemahkan muafakat nasional ini sebagai naratif baru hubungan dua parti umat Islam terbesar di Malaysia, di sinilah tepatnya untuk diterjemahkan, iaitu di negeri Terengganu Darul Iman. Jadi poin saya Datuk Yang Di-Pertua, kalau kita benar-benar nak bermuafakat atau benar-benar bermuafakat, kita akan lebih berjaya dalam menghadapi seteru politik yang sama. Sekiranya tidak Datuk Yang Di-Pertua, kita akan hilang segala-galanya, selama-lamanya. Justru yang jadi kerajaan, jadilah kerajaan dengan mentaliti kerajaan. Mungkin kerajaan lama meninggalkan liability, tetapi kita perlu ingat bahawa mereka juga tinggalkan banyak aset. Jangan kita salahkan di antara satu sama lain. Saya faham mana ada isteri yang sanggup berkongsi suami, tapi Datuk Yang Di-Pertua, mana tahu suatu hari ini, suatu hari nanti, esok lusa, mungkin hati isteri jadi lembut dan sanggup beri laluang dengan mengharapkan payung emas sebagai ganjaran. InsyaAllah. InsyaAllah. UMNO dan orang Melayu ada sejarah berkongsi kuasa. Kerajaan Malaysia berkuasa dengan kaum-kaum lain dalam membentuk kerajaan pasca kemerdekaan. Kemudian dia menjadi norma yang baru. Esok lusa kita belum tahu. Dalam percaturan politik Malaysia yang serba dinamik pasca PRU14, mungkin Datuk Yang Di-Pertua duduk di atas tu, mana tahu suatu hari nanti, mungkin lepas ni kok duduk di tempat yang mak buah mak pula, mana orang tahu. Molek ngangguk tu Datuk Yang Di-Pertua. Bagi saya dan semua pendukung muafakat nasional, pemuafakatan ini harus digembling untuk berhadapan dengan seteru politik yang sama atas dasar agama Islam yang maha suci. Perpaduan orang Melayu adalah asas perpaduan nasional. Kita tidak perlu bersikap apologetik. Kita perlu bergerak ke hadapan, moving forward. Datuk Yang Di-Pertua, dengan izin, saya ingin cadangkan supaya kerajaan negeri yang mempunyai banyak sumber dan kekuatan jangan hanya tumpu kepada usaha menguatkan parti sendiri sahaja. Sebaliknya, marilah kita berikan tumpuan kepada usaha celik demokrasi atau dengan izin demokrasi literasi di kalangan rakyat, khasnya mereka yang bakal berumur 18 tahun dan boleh mengundi dalam PRU15. Hal ini saya melihat adalah sangat kritikal dalam usaha mengukuhkan muafakat nasional, bukan mengukuhkan parti, baik parti UMNO maupun parti PAS. Yang perlu kita berpakat dan perlu kita kukuh adalah Islam dan Melayu itu sendiri. Saya sekali lagi lah memohon dan berharap biarlah pemufakatan ini menjadi realiti. Mari kita sama-sama jadikan Terengganu ini sebagai contoh kepada negeri-negeri yang lain. Kerana di sinilah sebenarnya
seperti yang saya sebut tadi sebagai tempat hadapan ataupun peperangan di hadapan yang perlu kita tunjukkan. Sekali lagi saya mengucapkan sedikit ucapan terima kasih, dan dengan ini saya menyokong usul menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan atas putusan titah diraja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.